Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya ingat ni bang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa bang kau saya ingat? Aku saya ingat sangat tu. Ya, ke sini lagi. Apa? Kamu nampak dulu. Sini duduk sini. Kau tengok kan. Tak, bukan kedai doktor. Apa tengok kamera? Cuba abang duduk sini. Tu saya tak boleh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabahal khair. Selamat pagi yang baik, selamat pagi yang indah, selamat pagi yang barakah. Alhamdulillah, bagi memulakan majlis kita, seperti biasa kita akan mulakan dengan bacaan Al-Kahfi, surah Al-Kahfi, 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Itu daripada hadis Nabi SAW. Moga kita dilindungi daripada segala fitnatul Dajjal dan juga segala tentera-tentera kecil Dajjal yang telah lama keluar. Segala fitnah, ujian, cabaran dan sebagainya. Alhamdulillah, muslimin muslimat. Kemudian kita akan menuruti selepasnya. Kita bukakan dengan majlis ilmu kita dengan Al-Fatihah. Okey, insyaAllah sama-sama kita baca Al-Kahfi ya. Sama-sama Al-Kahfi 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Alhamdulillahilladzi Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Cik, apa Cik buka Al-Fatihah ni? Tahu. Mari tengok. Bukan Fatihah. Al-Baqarah terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita dalam siri yang keempat, tadabbur ataupun kuliah berkitab kita, kitab Riyadhus Salihin. Dan pagi ni kami dapati ada masalah lain ya. Line telefon saya live ni pun tadi susah sikit kita nak mula, dan saya nampak sekarang pun macam sekejap naik dan sekejap menurun.
Tadi tu pun loading lama juga. Mungkin ada masalah line hari ni. Kadang-kadang ada waktunya, ada harinya line tu memang agak merosot. Dan kemungkinan besar ramai juga yang tak dapat notification. Jadi insya-Allah hari ini kita cuba, tuan-puan dan mati Allah sekalian, dengan bantuan sahabat-sahabat, kita sama-sama tekan butang share, kita like, bagi komen, banyakkan bagi interaksi, tuliskan nota yang kita kongsikan, kepada siapa yang sudi bagi star. Masya Allah, ia sangat membantu kerja dakwah, kerja amal. Kemudian sama-sama mungkin boleh terutamanya share lah perkongsian kita. Kalau sekarang ada lebih kurang dalam 1,300, dan insya-Allah kita boleh menarik 1,300 orang lagi boleh masuk sama hadir. Jadi bila time notification ni kan susah nak naik dan sebagainya, dia akan jadi, sebab saya tak nampak semua tu, tak nampak macam love semua, tak ada line problem. Okey, macam notification low, lepas tu nama-nama, komen-komen pun saya nampak tak naik. Mungkin Instagram tak ada isu sangat. Instagram nampak okey, dah okey alhamdulillah. Tapi saya nampak di FB, di page masih tak bergerak. Macam komen-komen tak muncul lah, tak naik. Komen-komen tak naik. Lepas tu macam biasa kan bagi emoji love semua tu tak naik. Memang Encik oh. Tak apa. InsyaAllah. Macam mana pun kita tetap teruskan. Mudah-mudahan nanti boleh tengok semula. Okey. Mungkin boleh tanya tim juga, bang. Okey, subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah pada siri yang keempat ini kita akan masuk hadis yang baru. Siri yang keempat kita akan masuk hadis yang kedua dalam tajuk yang kita mula daripada awal, ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan dan ucapan. Jadi insya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya pun nak tanya apa khabar semua, anda daripada mana? IG alhamdulillah okey. Kat IG okey Ustazah. Terima kasih. IG crystal clear dia kata. Subhanallah. Jadi kita tengok, ya betul Ustazah, samalah. Oh, ada yang cakap sama. Okey, Dian Nurjihan, Tishan, saya Rina Syukur, Bunga Coklat. Jadi ada yang beralih daripada FB page ke IG. Sebenarnya page okey tak? Naik. Suara semua jelas. Okey, tak apa, kita cuba lagi ya di FB, di page, kita sama-sama tolong menolong. Kita cuba share, mudah-mudahan nanti naik balik notification tu. Okey, baik, saya alhamdulillah sihat. Ada Syam Azlan daripada Selangor, Roslina Nordin daripada Shah Alam. Okey, ready dengan pen dan kertas. Saya nak mula dah menuliskan hadis yang kedua dan kita akan bincangkan insya-Allah hadis yang kedua ni. Maksudnya kalau tuan-puan sekalian tak mampu beli kitab, tak mampu beli buku, bukan kitab lah, tak mampu, kawan-kawan yang ada pen dan kertas pun dah okey. Jadikan ia satu nota, beli buku yang murah-murah, buku buku sekolah, anak sekolah, buku tulis tu pun tak ada masalah. Tulis dekat tajuk Kitab Riyadhus Shalihin, sebab insya-Allah kalau hadis yang tak panjang sangat saya akan tulis. Jadi tuan-puan sekalian, bila menulis tu dapat pahala. Jari kita besok ni akan berkata dan bercakap di hadapan Allah besok. Yang kita menuliskan ilmu Allah, kita menuliskan hadis Nabi. Sebab itu saya memang kalau belajar daripada dulu menulis. Lepas tu bila nak exam pun saya akan sediakan banyak kertas-kertas nota, buku-buku. Memang kawan-kawan dah tahu akan ada banyak. Sebab saya bukan menghafal dengan pegang buku hafal. Tak. Cara saya menghafal, ni zaman belajar lah. Cara saya menghafal sampai sekarang, saya mesti kena tulis. Walaupun ayat Al-Quran, hadis Nabi mesti tulis. Saya hafal, lepas tu saya akan tulis sampai 10 kali kadang-kadang. Tulis, ulang lagi tulis, sampailah saya tulis lancar. Tanpa saya tengok teks. Itu kaedah saya lah.
Kadang-kadang untuk exam memang macam ni buku tulis. Sebab apa yang dihafal, apa yang difahami, tulis balik. Macam itulah kaedahnya. Sebab bila kita menulis, tangan kita ni dia sebenarnya bersama dengan otak kan. Otak bagi arahan tulis macam mana. Jadi kita menggunakan kinestetik, kita gunakan semua anggota kita. Lepas tu ada barakah menulis. Masya Allah. Para alim ulama yang dulu Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, Imam Nawawi ke kitab ni, kemudian 4 mazhab, Imam Syafi'i dan semuanya adalah mereka yang sangat tekun menulis. Okey, mereka mengkaji, mereka belajar dan mereka menulis. Buktinya kitab-kitab mereka sampai kepada kita pada hari ini. Subhanallah. Jadi kita ni ilmu dah lah tak banyak. Manusia terikat dengan janjinya. Lembu pula terikat dengan tali. Kan tali yang mengikat, lembu tu tak boleh lepas lah. Tetapi ilmu pula terikat dengan pen dan kertas. Jadi walaupun pen dan kertas tulisan kita buruk, tapi itu sebaik-baik ingatan. Sahabat-sahabat sekalian, saya nak berpesan, sebaik-baik ingatan adalah apa yang kita tulis. Jangan percaya dengan apa yang kita ingat. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, kita kan kadang-kadang pagi kan duduk ingat ni nak buat apa. Ada 3 benda penting ni. Tapi sebab kita tak tulis, sampai masa apa satu lagi. Padahal baru sejam yang lepas, kita dah lupa. Kadang yang 10 minit yang lepas pun kita dah lupa. Nak cakap apa tadi dengan abang, tadi terlintas. Nak katanya seburuk-buruk ingatan adalah ingatan kita sendiri. Disebutkan dalam satu hadis, al-insanu la yakhlu 'anil khati wa nisyan. Manusia ini tidak akan terlepas daripada lupa dan juga buat salah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita tahu maksud al-insan itu sendiri asal pada perkataan nasiya, iaitu lupa. Bukan kita sebut Tun Dr. Mahathir saja ungkapan yang sangat tepat, manusia Melayu mudah lupa. Sebenarnya manusia semuanya mudah lupa. Jadi saya nasihatkan sahabat-sahabat dan diri saya sendiri supaya bila kita belajar dengan ceramah Kod TV ke kat mana, rajin-rajinkanlah ambil buku, ambil kertas, catat saja. Kalaupun kita kata Ustazah bukan saya nak mengajar pun, beria nak mendengar je. Tuan-puan sekalian, mana tahu apa yang kita tulis hari ini, besok-besok cucu kita yang baca. Mungkin anak kita besok yang baca. Setelah kita meninggal, mereka jumpa banyak buku nota. Itu yang saya terima hari ini. Subhanallah, setelah ayah saya meninggal, kan kemas-kemas barang, buku apa semua, saya jumpa banyak sangat nota yang ayah saya tulis hasil daripada dia dengar ceramah, dia dengar kuliah. Masya Allah, cantik tulisan. Jadi itu satu kenangan yang sangat berharga. Saya kira, saya pada kita tinggalkan harta dan sebagainya, kita tinggalkanlah tulisan yang kita dengar, yang kita belajar. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, sebelum kita teruskan, saya pun nak tanya apakah yang sahabat-sahabat dapat daripada perkongsian selama ni, dan kita jemput dululah tetamu kita, iaitu encik suami saya sendiri. Masya Allah, boleh ya encik suami kongsi sikit apa yang encik dapat sepanjang beberapa hari kita dalam kuliah Riyadhus Salihin ni. Masya Allah, sila encik. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita lagi hidup lagi pada hari ini. Dan alhamdulillah, nikmat yang paling besar kita terima pada hari ini adalah nikmat Islam dan iman. Jadi sebagai perkongsian sikit bagi orang yang menghadiri kuliah ustazah setiap pagi secara face to face ni kan, hanya seorang saja yang hadir, yang lain semua online. Jadi bercakap tentang keikhlasan ni, keikhlasan kita alhamdulillah yang paling besar adalah kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kemudian bila kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kehidupan kita tu lebih jelas dan ada matlamat. Apapun kerana Allah, apapun kerana Allah. Dan bila mana kita menguatkan diri kita dengan niat yang jelas kerana Allah, insya-Allah perjalanan kita itu sentiasa kuat untuk menghadapi cabaran bagi orang-orang ikhlas.
Orang yang mendengar ilmu di belakang ataupun yang setting live pagi-pagi pun dia diuji. Oh, ramainya view, hati dia pun kadang-kadang timbul perasaan lain. Bukan kerana Allah dah, kerana nak view. Masya Allah. Ustazah yang ceramah pun akan teruji dengan keikhlasan dia. Oh, ramainya view, ramainya like, teruji dengan keikhlasan dia. Ustazah ikhlas tak? InsyaAllah. Ikhlas tak? InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhlas. Jadi harapannya berpanjangan ikhlasan itu. Sebab apa? Di sepanjang jalan keikhlasan akan beronak duri juga. Sebab apa? Bila mana orang puji, Alhamdulillah, like, tiba-tiba seorang komen. Macam semalam ada simbol. Mungkin tersalah kot simbol lain. Simbol marah dan sebagainya. Terkesan tak betul? InsyaAllah tak. Tak. Bila mana... Macam mana Encik buat untuk belajar jadi orang ikhlas? Macam mana? Apa kaedah Encik? Masya Allah. Jadi bila timbul perasaan tu, cepat-cepat kita niat, kita reflect balik kepada niat kita kerana Allah. Apa-apa pun kerana Allah, dan itulah Allah beri, itulah kita terima. Maknanya redalah apa jua, baik ke, dan sebaliknya lah insya-Allah. Bila mana ustazah pula pergi dapat selesai live pun alhamdulillah ramai yang like. Kemudian pergi pula mendidik ataupun bersama dengan anak-anak. Bila mana anak-anak mendengar kata, alhamdulillah seronok semua. Tetapi Allah uji anak-anak buat bising. So mengaji Quran bising, tak dengar-dengar. Teruji tak keikhlasan ustazah? Teruji. Teruji. Kemudian rasa nak marah dan sebagainya kan. Penat-penat ni kan. Kemudian lepas tu ustazah pergi kerja pula. Pergi kerja, niat dah, kuat dah. Start engine tu bismillahirrahmanirrahim kerana Allah Ta'ala nak kerja kan. Tiba-tiba bila sampai office, teruji dengan kawan-kawan yang mengata dan sebagainya. Kemudian diuji dengan promotion ustazah. Buat kerja rajin-rajin, yang dapat promotion, orang yang pandai bercakap-cakap sedap ataupun pandai bodek bos. Dia dapat promotion. Teruji tak ustazah? Ya. Contohnya lah. Maknanya sepanjang jalan keikhlasan itu akan teruji dengan cabaran. Dan akhirnya orang dia balik kerja pula. Balik kerja. Kemudian diuji dengan suami atau dengan pasangan isteri. Diuji. Okey, buat air. Tak dipuji. Ikhlas tak apa tu ustazah? InsyaAllah. InsyaAllah. Macam mana kita kalau datang perasaan tak ikhlas tu, apa amalan yang kita perlu buat? Kena buat? Amalan tu mari riak ke? Mari riak apa semuanya kembali kepada istighfar lah. Istighfar. Macam disebut semalam pun kita istighfar. Astagfirullahalazim. Tetapi di awal pun diuji dengan keikhlasan, di pertengahan diuji dengan keikhlasan, di akhir pun diuji dengan keikhlasan. Maknanya sampai selesai kerja tu seharusnya kita kekalkan momentum kita, niat kita kerana Allah Ta'ala. Niat kerana ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah moga-moga yang kalau kurang ikhlas di awal tu, dia akan ikhlas di tengah-tengah, ataupun kalau tak ikhlas di tengah-tengah, dia ikhlas di akhir-akhir. Moga-moga Allah terimalah kita punya keikhlasan tu lah. Insya-Allah moga-moga kita semua ikhlas dalam belajar dan mengamalkan ilmu kerana Allah Ta'ala insya-Allah. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, keikhlasan guru akan teruji antaranya akan teruji dengan ramainya anak murid, ramainya follower contoh. Keikhlasan akan teruji dengan banyaknya pujian, dan juga keikhlasan teruji dengan bagaimana nak amanah menyampaikan ilmu. Adakah ingin menyampaikan ilmu kerana nak disukai, menyampaikan ilmu yang sedap halua telinga saja, lalu dia menepis ataupun menapis kalau yang maksudnya sensitif ataupun yang mungkin akan menimbulkan pendengar tak suka, jadi dia tapis-tapis. Amanah dengan ilmu ni sangat penting. Jadi kalaulah buat mencari redha manusia, maka itu awal-awal lagi dah out. Manakala bagi pendengar pula, bagi pelajar pula, bagi yang mendengar pula, keikhlasan juga teruji. Kadang-kadang kita ni sebenarnya menuntut ilmu kerana Allah ataupun kerana guru. Sebenarnya guru menjadi satu perkara yang daya tarikan. Jadi kadang-kadang kita kata, okey, mula-mula kita dengar, tiba-tiba kita dengar ada kesilapan pada guru tu. Lepas tu kita pun condemn. Ini contoh saja saya bagi ya. Sehingga kita lupa kita pernah dapat ilmu daripada guru tersebut. Kita pernah dapat sesuatu kebaikan daripadanya. Dengan sedikit kesilapan dan sebagainya, kita boleh menukar kepada benci. Jadi sebenarnya niat kita masa menuntut ilmu tu untuk apa?
Adakah kerana memang kita fokus kepada guru tersebut ataupun kepada ilmu? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kepada kita yang menuntut ilmu ni, ujian kita adalah ramainya guru. Ujian kita adalah ilmu yang kita dapat. Semakin kita tawaduk ataupun menjadikan kita hamba Allah yang sombong. Dan ujian bagi pelajar juga antaranya adalah apabila mungkin sampai ketika guru yang dia ikut-ikut tu dah mula dia rasa boring. Dia dah mula rasa ulang yang sama saja. Sedangkan kita memang perlukan pengulangan. Encik boleh tak encik naikkan yang ni? Jadi tuan-puan yang mati Allah sekalian, itulah kita semua sebenarnya sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada hadis yang kedua. Okey, masa pun dah nak habis encik. Hari ni kita ada masalah lain sikit, minta maaf ya. Sekon dengan Red One ada masalah. Okey, kita akan pergi kepada nota kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan masuk hadis yang kedua. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Subhanallah. Hadis ni hadis yang sangat penting. Memang ada kaitan juga dengan bab hijrah. Okey, sekarang encik kita kena tukar sebab terbalik. Okey, sekarang kita tukar ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sahabat-sahabat, ini hadis yang kedua. Dalam pengajian kita bab yang pertama, ikhlas dan menghadirkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ya, sebab ada orang semalam tanya, Ustazah, hadis yang kedua. Ini bahasa Arab lah. Ustazah, itu ayat Quran ayat mana tu? Tapi sebenarnya ia bukan ayat Quran yang saya tuliskan semalam pun. Itu adalah hadis Nabi SAW. Ini hadis yang kedua. Ataupun gitu nombor 2 lah. Okey. Subhanallah, sebenarnya saya tulis je lah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang terus ingat firman Allah. Tapi sebab dah biasa menulis, mesti mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hadis yang kedua ni, bismillah. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini daripada encik ni tak tukar. Ha? Terbalik. Kenapa? Memang kena tukar. Terbalik kau tak tulisan? Macam mana? Apa encik ni? Ikhlas tak ni? Subhanallah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hadis yang kedua ni dalam bab ikhlas yang kita belajar ni, dalam bab kitab Riyadhus Shalihin ni, masya-Allah, iaitu daripada Aisyah, iaitu isteri Nabi sendiri, an ummil mukminin, daripada ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaishul Ka'bah fa idza kanu bi baida'i minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Subhanallah, perkataan niat ada dalam ni. Okey, maksudnya daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ummu Abdillah Aisyah. Okey, kita kan panggil kalau ibu-ibu, ini kita selit sikitlah. Hadis Nabi ni dimulakan dengan, riwayat ni dimulakan dengan daripada Ummul Mukminin. Jadi apa maksud Ummul Mukminin? Perkataan Ummul.
Ummul Mukminin. Okey. Ummu itu adalah ummu siapa? Ummu maksudnya adalah ibu. Masya Allah, ibu. Kalau Umi, anak-anak saya panggil saya Umi. Umi maksudnya ibuku. Kan kalau Umi ada ya tu, jadi maksudnya ibuku. Jadi Umi, wahai ibuku, macam itulah. Jadi bila ummul mukminin sama juga. Ialah ummu ibu, abun ataupun abun, ummun, okey, ibu, lepas tu abu pula, abun iaitu bapa. Jadi anak-anak saya panggil abi. Abi membawa maksud ayahku. Macam tu. Saya share sikit lah ya. Saya bukan pandai sangat bahasa Arab, tapi basic-basic tu boleh. Okey. Jadi bila sebut ummu, maksud dia adalah ibu al-mukmin, orang-orang mukmin. Itulah gelaran kepada isteri Nabi SAW, isteri-isteri Nabi. Samalah Sayyidatina Khadijah ummul mukminin. Sayyidatina Aisyah ummul mukminin. Sayyidatina Hafsah ummul mukminin. Aisyah anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar. Hafsah pula anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dua-dua adalah isteri Nabi. Dan sahabat Nabi tu Abu Bakar dan juga Umar juga bapa mertua Nabi. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Ustaz boleh tak Ustaz buat rapat sebab dua ni jadi jauh. Okey. Kemudian bila sebut ummul mukminin, ibu kepada orang-orang mukmin. Dan dalam hadis yang kita bacakan tadi, bukan maksud saya rapat dua ni je. Rapat dua kamera ni je sebab saya tengok jauh tadi. Bukan rapat ni. Okey. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tengok Masya Allah, selepas sebut ummul mukminin, Ummi Abdillah. Ummi Abdillah. Ummi Abdillah, iaitu maksud dia ibu Abdullah. Okey, ummul mukminin, ibu kepada orang-orang mukmin. Ummi Abdillah, ibu kepada Abdullah. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, ia ada sambungan lah ni. Siapa ni ummul mukminin dengan Ummu Abdillah ni? Aisyah radhiyallahu anhuma. Kan? Radhiyallahu anha. Jadi, yang menjadi persoalan, kenapa Aisyah ada anak ke? Aisyah tak ada anak. Tapi kenapa Ummi Abdillah, ibu kepada Abdullah, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi, siapa Abdillah ni? Kenapa pula Aisyah jadi ibu kepada Abdillah? Sedangkan kita tahu Sayyidina Aisyah tak pernah mengandung, tak pernah melahirkan anak. Masya Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya padam ya. Boleh ya? Ini sikitlah ilmu ya. Pernah satu ketika, Masya Allah, pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang sangat Nabi cintai ini, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, semua orang ada kunyah, semua orang ada gelaran, tetapi aku tidak ada ya Rasulullah." Masya Allah. Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Wahai Aisyah, kamu adalah Ummu Abdillah. Kamu adalah Ummu Abdillah ataupun Ummi Abdillah." Sebab orang Arab ni dia punya kebiasaan, dia akan letakkan gelaran bagi seorang ibu itu daripada nama anak pertama. Kalau kita perasan kan, Masya Allah, Ummu Salamah, itu kan isteri Nabi juga. Suami dia pula Abu Salamah. Ummu Salamah, kan? Lepas tu Abu Salamah.
Macam ni kot. Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Kalau kita fikir Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ini mak kepada Salamah, Abu kepada Salamah. Orang Arab dia akan ambil nama anak pertama, anak lelaki pertama sebagai gelaran. Padahal nama Ummu Salamah lain, nama Abu Salamah juga lain. Tapi yang dikenali sampai hari ini Ummu Salamah iaitu ibu kepada Salamah, Abu Salamah iaitu bapa kepada Salamah. Salamah ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Tapi ia sampai hari ini nama kita adalah sebab ada tak mambuta tu nama perempuan. Okey, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Siapakah Abdullah? Abdullah sebenarnya adalah anak lelaki pertama. Anak lelaki pertama siapa? Anak lelaki pertama Sayyidatina Asma. Masya Allah. Asma ni siapa? Kakak kepada Sayyidatina Aisyah. Ini Aisyah kan diberi gelaran tadi Ummi Abdillah, ataupun Ummu Abdullah. Macam itulah, Ummi Abdillah ataupun Ummu Abdullah. Sebab apa? Bila seorang wanita tu tak ada anak, maka dia boleh ambil nama anak lelaki saudara dia yang pertama. Anak lelaki saudara yang pertama. Macam itulah. Jadi anak lelaki saudara, maksudnya anak Asma yang pertama lelaki namanya adalah Abdullah. Maka gelaran kepada Sayyidatina Aisyah adalah Ummi Abdillah ataupun Ummu Abdullah. Masya Allah. Okey. Rasulullah SAW diberi gelaran apa? Abul Qasim ataupun Abu Qasim. Masya Allah. Sebab nama anak lelaki pertama Rasulullah SAW adalah Qasim. Sebab itu orang Arab dia tak sebut nama Nabi. Orang Arab Quraisy, orang kafir, orang musyrik disebut ya Abul Qasim, wahai bapa Qasim. Macam itulah. Sebab Qasim adalah nama anak lelaki pertama Rasulullah SAW. Okey, kita tinggalkan pasal gelaran tu sebab hadis ni memulakan dengan wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Ummul Mukminin, ibu sekalian orang mukmin, dan ibu kepada Abdillah, maksudnya ibu saudara, iaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata. Hadis ini daripada Aisyah. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akan mula menuliskan hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masya-Allah. Sebenarnya Kak Encik ada tak dia lagi senang kalau ni ada kat sini. Saya jadi pusing-pusing. Ataupun Encik tolak lah ya. Encik tolak ni. Ataupun lepas ni kita kena cari. Macam tu barulah saya tak ni. Kau tak teleng kepala. Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaghzu ada. Okey, jelas ya tulisan saya. Okey, yaghzu jaisyun Ka'bah. Yaghzu jaisyul Ka'bah fa idza kanu bi baida'i فإذا كانوا ببيداء
Okey, kita sesama tulis tahu dapat pahala menuliskan hadis Nabi. Yaghzu jaishunil Ka'batu jaishul Ka'bah jaishul Ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi. Minal ardi minal ardi yukhsafu bi awalihim. Ya Allah, memang sedih. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Yang tak biasa menulis Arab pun belajar menulis Arab. Belajar. Wa akhirihim. Saya ni bukan apa duk betul-betulkan. Saya takut tuan-puan tak faham. Saya tulis apa ni huruf apa. Wa akhirihim, bi awalihim wa akhirihim. Ini mim ya. Boleh nampak ya. Bi awalihim wa akhirihim. Subhanallah. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wa fihim, sikit je lagi. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wa man laysa minhum qala. Tulisan saya besar sangat. Yelah, tapi sebab nak nampak kan. Tak apa. Okey. Qala yukhsafu bi awalihim. Okey, yang ni saya akan duduk. Encik, tolong kejap. Bukan tu. Ni. Okey, yukhsafu sikit je lagi ni. Okey, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Summa yub'asuna. Ini poin penting ni. Summa yub'asuna niyatihim. Subhanallah, Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis sahih. Okey. Jom kita pergi kepada maksud dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua daripada pengajian kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu. Subhanallah, nanti akan ada kelompok. Rasulullah bersabda akan ada kelompok pasukan. Jaisyun ni pasukan. Akan ada kelompok pasukan yang akan menyerang Kaabah. Yang pasukan menyerang. Ini pasukan menyerang. Jais ni macam tentera lah.
pasukan menyerang Kaabah, akan merosakkan Kaabah. Fa idza kanu bi baidaa, maksud dia kemudian ketika mereka sampai di satu tanah lapang yang luas, ketika mereka sampai, fa idza, dan apabila, maka apabila mereka itu sampai ataupun mereka berada ataupun sampai bibaidai, di kawasan lapang ataupun kawasan yang luas. Masya Allah, ini dua-dua ni, kawasan lapang yang luas, lalu dibenamkan orang pertama sampai terakhir. Kawasan lapang daripada bumi, ini kawasan lapang, bibaidai minal ard, kawasan lapang daripada ard ni bumi ataupun tanah. Maksudnya akan ada satu pasukan penyerang, dia mereka nak pergi kepada, akan ada kelompok yang nak menyerang Kaabah. Apabila dia sampai di kawasan lapang daripada bumi, daripada tanah, yuksafu bi awalihim wa akhirihim. Masya Allah. Lalu akan ditenggelamkan, akan dibenamkan. Ini siapa? Allah lah membenamkan. Akan dibenamkan daripada awal sampai akhir. Masya Allah. Allah akan membenamkan semua manusia yang ada di situ daripada awal sampai akhir. Daripada awal sampai akhir dibenamkan. Masya Allah. Kemudian wafihim aswaquhum, dan di kalangan mereka tu, di kalangan yang dibenamkan tu, sebab bila tiba pasukan menyerang ni di kawasan tanah lapang, daripada awal sampai akhir akan dibenamkan oleh Allah, dan di kalangan mereka tu ada orang-orang awam. Aswaquhum, iaitu di kalangan orang-orang pasar, pedagang-pedagang di pasar. Masya Allah. Aswaquhum wa man laysa minhum. Subhanallah. Okey, Encik, saya rasa kena tolak macam mana ya supaya tulisan bawah ni nampak. Ini dia kena duduk macam ni. Okey. Wa fihim aswaquhum, suq ni pasar, orang-orang pasar lah. Orang-orang pasar. Maksudnya orang awam. Ada di kalangan mereka ni adalah orang awam. Aswaquhum ni orang pasar, ada di kalangan mereka ni orang awam. Tapi turut tenggelam juga, dibenamkan juga. Orang awam ni tak ada pun nak pergi menyerang Kaabah, tuan-puan sekalian. Orang awam ni tak ada pun nak serang Kaabah. Tapi bila tibalah pasukan penyerang ini berada, dan mereka ni berada, dan mereka berada di kawasan lapang dan luas, maksudnya bukan mereka berada di medan perang ni, mereka berada di khalayak ramai, lalu dibenamkan daripada awal sampai akhir. Manusia, daripada semua manusia di situ dibenamkan daripada awal sampai akhir. Wa fihim, dan di kalangan mereka yang dibenamkan tu ada orang pasar, itu orang awam. Wa man laisa minhum, dan yang bukan, waman, dan yang bukan daripada mereka. Maksudnya ia bukan daripada kalangan mereka ni di sini. Dia bukan daripada kalangan orang-orang yang nak menyerang Kaabah, bukan di kalangan mereka. Qala, lalu berkatalah. Okey, encik nak kena. Okey, lalu berkatalah. Qala, lalu berkata, yuksafu bi awalihim wa akhirihim summa aswaqum wa man laysa minhum. Qala, kemudian Rasulullah pun menerangkan, semuanya dibenamkan daripada pertama, kemudian nantinya mereka akan masuk ke kubur sesuai. Okey, yuksafu dibenarkan daripada awal sampai akhir, summa yub'asuna. Okey, yuksafu perkataan yang sama, dibenamkan. Wa man laysa minhum, qala yuksafu bi awalihim, ditenggelamkan daripada awal sampai akhir. Ulang balik, summa yub'asuna, kemudian dibangkitkan.
Nanti kita tukarlah, whiteboard ni sebenarnya kena memanjang. Dibangkitkan niyatuhum, dengan niat masing-masing. Ini yang poin kita ni, tuan-puan sekalian. Okey, ceritanya ada kumpulan. Ada kumpulan manusia, kelompok, pasukan ini menyerang Kaabah. Dan apabila mereka sampai ke satu kawasan ataupun mereka ni berada di satu kawasan luas, yang mana kawasan ini bercampur kawasan luas, maka dibenamkan daripada awal sampai akhir. Semua manusia di situ dibenamkan. Bukan saja pasukan nak serang Kaabah. Wa fihim aswaquhum. Di kalangan mereka ada juga orang awam, orang-orang yang pasar. Dan waman laisa minhum. Waman laisa minhum. Dan mereka itu bukanlah dari kalangan mereka. Di kalangan orang yang nak menyerang Kaabah. Mungkin ada orang soleh, mungkin ada orang baik, mungkin ada orang yang beriman. Qala. Dan Rasulullah bersabda lagi, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Tenggelam semuanya daripada awal sampai akhir. Summa, kemudian yub'asuna, akan dibangkitkan niyatuhum. Akan dibangkitkan semula manusia yang tenggelam. Mungkin 1000 tenggelam. Dibenamkan oleh Allah. Mungkin 2000, mungkin lebih. Dan semuanya akan dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Semua dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Bukan dibangkitkan berdasarkan pangkat, kekayaan, kedudukan, kemasyhuran, kebijaksanaan, berapa CJ kamu ada. Tak. Kita semua juga akan binasa. Kita semua juga akan mati. Dan kita tak tahu kita akan mati dengan apa. Hari ini kita nampak jumlah kematian yang besar disebabkan COVID-19. Tetapi pada suatu ketika nanti semuanya akan dibangkitkan. Dan semua akan dibangkitkan dengan hati kita, niat kita ketika itu. Subhanallah. Jadi dalam bab ini, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya rasa sambil-sambil saya tulis tadi, tuan-puan dah dapat tulis kan? Dah dapat salinan, tapi saya tuliskan je lah. Hadis ini adalah hadis yang subhanallah. Okey, kita dah baca ni. Adalah hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang kalau Imam Bukhari, ini mungkin siapa yang nak rujuk. Hadis Bukhari yang ke-338. Kemudian hadis riwayat Muslim pula, hadis yang ke-2884. Okey, ni maklumat dia. Sebab saya nak delete, lepas tu saya nak share dengan sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Apakah pengajaran beberapa poin yang disebutkan oleh alim ulama berkenaan dengan hadis ni. Ini yang saya, lepas tu kita akan tutup, tangguhkan dulu kelas kita hari ini. Okey, tuan tolong tolak jap ni. Okey, subhanallah. Pengajaran yang pertama, Masya Allah, kita ambil poin yang pertama. Okey, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada semua. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada semua manusia walaupun ada orang soleh ataupun mukmin ataupun kanak-kanak yang tak berdosa dan lain-lain. Contoh tsunami yang berlaku. Kan semua kena. Tok guru, ustaz, semua. Sebab apa? Antaranya berlaku banyak sangat maksiat di pantai Aceh. Banyak sangat ketika itu dikatakan yang menjadi asbab kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Dan bila Allah turunkan bala, bila Allah tenggelamkan, itu pun dikira menenggelamkan. Allah datangkan air yang begitu tinggi. Dia punya ombak macam setinggi gunung, setinggi bukit. Kan? Lalu tenggelamlah semua manusia. Bukan manusia saja, bangunan-bangunan tinggi pun runtuh dan sebagainya. Allah hantar makhluknya yang lembut. Yang sejuk, yang kita jernih, iaitu air. Air ni, ya Allah, kita tak takut air. Air kita tak takut. Air kita buat mandi, kita buat minum.
Air adalah makhluk yang hidup bersama dengan kita. Tetapi bila Allah perintahkan air itu menjadi tentera Allah, Allahu Akbar, Allah mengazab. Sama juga bila Allah menenggelamkan, contohnya kaum Lut kan. Allah menenggelamkan kaum Lut. Allah soalannya menembalikkan bumi. Tanah, kita berkawan dengan tanah. Tanah kita tanam, tanah kita duduk, tanah kita jalan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja perintahkan tanah yang kita hidup bersama dengan tanah ni terbuka, kemudian kita tenggelam, kemudian Allah menangkupkan kembali. Seolahnya bumi diterbalikkan. Manusia rumah semua duduk di bawah. Lepas tu terus dalam keadaan atas ni macam kosong, tak ada apa-apa. Sekelip mata Allah boleh buat begitu, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi dalam hadis Nabi ini sebenarnya merujuk kepada syarah, disebutkan tentang hadis ini. Begitu juga dalam kitab Riyadhus Shalihin ni anda akan nampak apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Penjelasannya ialah di dalam hadis ini terdapat peringatan untuk, okey, ini pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, Allah SWT akan menurunkan azab kepada semua manusia walaupun ada orang soleh, orang mukmin, kanak-kanak dan lain-lain. Sekarang kita boleh katakan ujian wabak COVID-19 ini sebagai satu musibah, sebagai satu bala ataupun sebagai satu ujian. Namun di sana orang yang meninggal dunia di kalangan semua. Orang musyrik, orang kafir, orang munafik, bahkan orang mukmin, orang soleh, para agamawan, para ilmuwan, wali Allah mungkin pun turut sama meninggal dunia. Tetapi masing-masing akan dibangkitkan dengan niat masing-masing. Masing-masing esok akan dibangkitkan dengan amalan masing-masing. Masya Allah. Kemudian dalam pengajaran pada hadis ini berdasarkan kitab ini dituliskan oleh Imam Nawawi, larangan ataupun ini penting tuan-puan sekalian, ataupun peringatan, larangan ataupun peringatan supaya tidak berteman ataupun sahabatlah kita kata. Larangan peringatan supaya tidak berteman ataupun bersahabat dengan sebab ini dengan fasik. Subhanallah. Fasik ni maksud apa? Pelaku maksiat. Okey, boleh jugalah kita tulis musyrik. Boleh jugalah kalau kita tuliskan munafik. Tapi dalam kitab ini menuliskan penjelasan hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat peringatan untuk tidak berteman dan duduk bersama dengan orang-orang zalim. Orang-orang zalim. Kerana azab akan menimpa mereka serta orang-orang yang bersama mereka. Meskipun ketika dihisap nanti akan diperlakukan sesuai dengan niat baik dan buruk masing-masing. Allahu Akbar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada satu kaum, maka azab tersebut akan mengenai semua orang yang berada di dalamnya. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kedua ni, syarah ni menyebutkan tentang pelajaran agar menjauhi orang-orang yang berbuat zalim, sekaligus peringatan agar tidak bergaul dengan mereka ataupun bergabung dengan orang jahat dan semisalnya, agar tidak mendapat siksaan yang ditimpakan kepada mereka. Barang siapa yang bergabung, duduk dengan rasa senang hati dengan kaum yang sukarela dalam maksiat. Ini saya baca saja tuan-puan sekalian, bukan saya fikir-fikir kemudian saya tulis ini kesimpulannya, tidak. Tetapi ia berdasarkan yang disusun oleh para alim ulama, khulasah, kupasan daripada ulama oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya. Barang siapa yang bergabung dengan suatu kaum yang sukarela dalam kemaksiatan, maka dosa dan siksaan akan ditimpa pula kepadanya. Subhanallah, ada lagi penjelasan. Okey, sudah banyak jalan yang berusaha mengungkap permasalahan ini. Ada yang berpendapat bahawa siksaan itu ditimpakan secara umum kerana sudah saatnya ajal mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan dengan niat masing-masing. Okey, yang nampak jelas olehku, ini sambungan ya syarah. Yang nampak jelas olehku adalah
Siksaan itu ditimpakan kepada mereka secara umum, sekalipun di antara mereka terdapat orang-orang yang benci perbuatan maksiat tersebut, benci kepada kezaliman tersebut, orang-orang yang akan berbelanja dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebab mereka tidak rasa takut terhadap fitnah yang ditimpakan kepada orang-orang yang zalim secara khusus, tapi mereka juga terseret oleh kezaliman orang tersebut, meskipun mereka sama sekali tidak menginginkannya. Oleh kerana itu mereka disatukan dengan orang-orang yang zalim. Na'udzubillah min zalik. Tuan-puan sekalian, ni orang fasik maksudnya pelaku maksiat yang berkekalan dalam melakukan maksiat. Musyrik, kita tahulah, musyrik ni orang yang mensyirikkan Allah. Munafik, kemudian orang-orang yang zalim. Boleh nampak ya? Dan banyak lagi lah istilah-istilahnya di sini. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini poin yang sangat utama daripada hadis Nabi yang kita belajar tadi. Yang pertama, Allah akan menurunkan azab ataupun musibah ataupun bala kepada semua manusia, walaupun ada orang soleh, mukmin, kanak-kanak, orang tua, orang baik yang berada di tempat tersebut. Apabila Allah nak menurunkan bala. Yang poin yang kedua yang paling penting, larangan ataupun peringatan supaya tidak berteman, bersahabat ataupun tak duduk bersama dengan orang-orang fasik, musyrik, munafik, zalim, pelaku maksiat dan sebagainya. Tapi jangan pula kita kata, Ustazah, habis tu macam mana? Suami saya sendiri orang yang zalim. Ustazah, isteri saya sendiri pelaku maksiat. Maksiat apa? Dia tak nak tutup aurat apa semua. Ustazah, habis tu kami duduk satu rumah. Macam mana? Kena pindah ke? Subhanallah. Ustazah, saya duduk satu taman. Dalam taman tu, ya Allah, dahsyatnya. Ada orang muda sekian-sekian. Ada rumah orang tu kan, macam buat maksiat, Ustazah. Ustazah, saya duduk di sebuah negara ni, yang membenarkan maksiat ni. Macam mana ni dengan pemimpin? Contoh saja ya, saya bagi contoh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia begini. Sekiranya kita mampu untuk menjauhkan diri. Sahabat, okey, saya padam yang atas ni. Kita ni kan dalam hidup kita ada kawan, ada sahabat. Kawan ni kawan semua, kita kawan dengan semua. Orang fasik kita kawan. Saya kawan dengan semua juga. Ramai juga follower yang datang jumpa saya pergi jalan free hair. Kan contohnya tak tutup aurat, pakai seksi, jumpa saya, Ustazah, saya peminat Ustazah, nak ambil gambar. Kan? Bahkan orang non-Muslim pun ramai juga. Kan kadang jumpa India, jumpa Cina. You I follow you you punya ceramah motivasi bagus Saya kata, you Muslim? No, I not Muslim. Tapi I follow you. I ada tengok lah you punya ceramah. Sebab tu saya rasa macam okey lah apa yang kamu cakap. Okey, maksudnya kita kawan dengan semua orang. Saya pula duduk dalam taman, ada jiran non-Muslim. Jiran sebelah rumah apa semua ada yang non-Muslim. Kita kawan semua. Jadi tuan-puan sekarang kawan, kita boleh kawan dengan semua. Kawan pelaku maksiat, orang zalim pun kita kawan, kita tahu sekian-sekian. Orang yang buat kejahatan pun kita kawan. Masya Allah. Kawan sekadar kawan, menghormati, ada hubungan baik. Tetapi bila sahabat, tuan-puan sekalian, bila sahabat ni maksud dia lebih dekat. Sahabat, orang yang dekat dengan kita, yang mempengaruhi kita. Kan itu dipesan oleh Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti akhlak ataupun ni sahabat kamu. Maka perhatikanlah siapa dengan kamu bersahabat. Nabi kata seseorang itu akan mengikuti sahabatnya. Itu ada dalam kitab, Ustaz boleh ambil tak Sahabat Dunia Akhirat? Hadis yang pertama, Sahabat Dunia Akhirat. Nabi SAW bersabda. Itu encik, itu tu. Masya Allah. Hadis yang pertama lagi, bab yang pertama lagi, tak apa saya buka. Sahabat Dunia Akhirat, Nabi bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti agama cara hidup sahabatnya. Seseorang akan terikut, akan mengikuti, akan dipengaruhi oleh cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, falyanzur ahadukum. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah orang yang patut dijadikan sahabat. Ini pesanan Nabi, ini hadis Nabi SAW. Nabi sebut seseorang itu akan almar'u ala dini khalil. Seseorang itu akan mengikut agama ataupun cara hidup sahabatnya. Oleh itu Nabi kata, hendaklah seseorang kamu perhatikan siapakah yang kamu nak jadikan sahabat. Kita akan tengok orang yang suka bersahabat dengan kaki mengumpat, dia akan suka mengumpat. Saya nak sebutkan tentang
Apa dia tuan-puan sekalian? FB, Insta. Orang yang suka bersahabat dengan orang yang suka maki hamun, mengutuk sana sini, cakap kasar, menyumpah serana, cakap jijik, cakap dalam keadaan yang apa kita sebut, cakap lucah. Kita boleh tengok kalau itulah kawan dia, bawah komen pun komen lucah, komen maki hamun, eloklah dia berkumpul satu tempat. Lepas tu kita tengok pula, ada orang tulis yang positif-positif, dia circle kawan-kawan dia pun positif-positif, cakap yang elok-elok, kita akan terpengaruh. Sama jugalah Instagram ke, TikTok ke dan sebagainya. Sebab itu, sahabat ni orang yang paling rapat. Kalau kita berkawan kaki ngumpat, kita pun jadi ngumpat. Kalau kita berkawan dengan kaki buku, kita pun jadi baca buku. Kita kawan dengan kaki Al-Quran. Maksudnya orang yang kuat dengan Quran, kita pun jadi baca Quran. Kita berkawan dengan kaki zikir pula, kita pun kuat zikir. Orang yang berkawan dengan kaki makan, kejap pergi ke sana, ni tak habis-habis makan. Kaki jalan, kaki shopping, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Jadi perhatikan sahabat, mana yang kita nak berkawan. Jadi hadis Nabi yang kita baru baca tadi tuan-puan sekalian. Yang kedua, larangan peringatan supaya tidak berteman, tidak bersahabat, tidak duduk bersama, tak rapat dengan orang fasik, musyrik, munafik, zalim dan sebagainya. Sebab dibimbangi sekiranya Allah menurunkan azab, apa pun boleh berlaku, Allah menunjukkan kemarahannya, terkena juga kepada kita. Namun dalam keadaan yang tidak boleh dielakkan. Suami isteri. Isteri kata, Ustazah, suami saya memang pelaku maksiat. Bawa orang perempuan sekian-sekian. Sebab itu, saya kan minta maaf lah. Kalau isteri-isteri yang sebut, Ustazah, ini contoh, banyak sangat kes. Suami ni memang pelaku maksiat. Minum arak, solat memang tak lah. Isap dadah, kemudian ada anak-anak. Lepas tu bila isteri ni kata, Ustazah, macam mana apa yang saya perlu buat? Saya kata, selamatkan diri puan dan anak-anak puan. Masuk Ustazah apa? Puan minta berpisah, minta bercerai. Puan minta cerai. Kalau fikir, Ustazah cadangkan bercerai, kenapa Ustazah? Saya ni fikir anak-anak. Saya kata kalau puan fikir anak-anak, fikir agama anak-anak, fikir tentang akhlak anak-anak, puan kena selamatkan daripada mereka membesar melihat akhlak dan contoh yang ditunjukkan oleh bapa dia. Tapi Ustazah, saya sayang suami saya. Macam ni, saya tahu puan sayang. Sebab sayanglah puan kena berpisah. Macam mana Ustazah? Mana tahu dengan berpisah inilah suami tu berubah. Suami insaf. Sebab apa sama ni dia nampak puan dia buat macam mana pada puan. Pukul, sepak, terajang apa. Puan tetap bertahan. Sebab apa? Dia pujuk puan. Betul kan? Dia pujuk saya. Jadi puan dah cukup 10 tahun, 15 tahun ni jadi isteri yang sabar, redha, berdoa dengan cara sekian-sekian. Dan puan tetap bertahan. Maka puan tengok dia tak ada perubahan. Jadi kita guna kaedah yang kedua. Puan mohon pisah dan sebagainya. Mungkin asbab itulah dia akan benar-benar berubah. Dan insya-Allah selepas itu, kalau puan nak nikah balik, nikahlah. Tuan-puan sekalian, cerita saya kisah isteri ni yang anak dia semua rosak, tinggal seorang saja lagi. Anak pertama pun isap dadah, anak kedua nak rogol dia sendiri, anak nak rogol ibu, anak ketiga pun rosak, anak keempat pun rosak, tinggal anak kelima je yang masih belum rosak. Sebab apa? Dia bertahan dengan seorang suami yang sangat buruk akhlaknya. Ini satu contoh yang sangat buruk akhlaknya, yang isap dadah, akhirnya rogol anak sendiri. Akhirnya anak tu juga isap dadah dan buat perbuatan yang terkutuk. Lepas tu anak lelaki pun ikut perangai ayah dia. Bukan sekadar nak rogol orang luar, tapi nak merogol ibu sendiri. Dia kata, Ustazah, dulu saya ingat saya bertahan dengan suami tu kerana anak-anak. Tapi akhirnya sekian, begitu yang berlaku. Jadi, Masya Allah, itu umum. Jangan nak sapu rata semua. Masalah yang terlalu dahsyat. Maksiat, zalim. Maka saya kira wanita bila mengambil keputusan untuk menyelamatkan dirinya, dan itu bukan bermaksud dia tak sabar. Itulah kesabaran yang sebenar. Bukan bermaksud dia tidak terus berjuang untuk mengubah suaminya, tak. Cara mengubah kadang cara ketika bersama, kadang-kadang cara dengan kita mula berpisah. Bila berpisah, suami tu mungkin berubah betul-betul, kembalilah semula, rujuklah semula, ataupun nikahlah balik kalau benar-benar mereka ada jodoh. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita kalau bersama dengan orang pelaku maksiat, kita tak boleh rasa selesa. Aku sayang dia, walaupun dia tu memang buat maksiat, aku tahu ni, tapi aku memang sayang sangat dia. Kita bila berada dengan pelaku maksiat, orang zalim, perasaan yang perlu ada adalah kita benci dengan perbuatan, tapi bukan benci dengan orang. Kita tidak redha. Kita tak redha dengan hati kita. Kita benci. Sebab apa? Bila kita, kalaulah ditimpa azab, bala, semuanya mati,
pelaku maksiat mati, kita yang tak buat maksiat pun mati, dan kita dibangkitkan dengan niat masing-masing. Sebab itu peringatan tadi itu di dalam kitab ini dituliskan syarah, ulama ni menyebutkan mereka kepada sesiapa yang meskipun mereka sama sekali tidak menginginkannya. Oleh kerana itu mereka disatukan dengan orang-orang yang zalim apabila mereka mula selesa dan mereka seolahnya redha. Mereka dah tidak ada perasaan nak marah terhadap kezaliman tersebut. Maka na'udzubillah, bimbang tuan-puan nikmati Allah sekalian, bila dibangkitkan kita masih lagi bersama dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat. Jadi sebab itu walaupun kita tak menunjukkan kebencian kepada secara zahir kepada pelaku maksiat dan sebagainya, hati kita mesti dalam keadaan tidak redha kepada maksiat dilakukan, tidak redha dengan perbuatannya dan sebagainya. Sebab kita akan dibangkitkan dengan niat hati masing-masing ketika kita bersama dengan dia. Bersama dengan pelaku maksiat ataupun orang zalim, hati kita niat apa? Nak dakwah dia, nak ajak dia kepada kebaikan, nak ubah dia, nak nasihat dia. Jadi kalaulah mati kerana ditimpa musibah ataupun bala, maka kita dibangkitkan dengan niat masing-masing, insya-Allah tetap selamat walaupun zahirnya nampak semuanya sudah pun tidak selamat. Alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, itulah pokok hari ini. Memang terlebih banyak masa sangat, saya tahu terlebih-lebih sangat. Esok saya cuba kawal lagi masa, tapi sebenarnya sebab awal tadi ada masalah lain, daripada awal sehingga dalam tempoh 20 minit juga masalah lain yang tidak menentu, jadi lambat start dan begitu begini dan sebagainya. Mohon maaf, saya akan perbaiki lagi insya-Allah. Maka sekian daripada saya, mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita semua mendapat manfaat. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.